Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa saharna ma'a Dawud al-jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barakasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, limpahan kurnia Allah, rahmat Allah, inayah Allah dan juga hidayah Allah. Terutama nikmat yang besar, apa nikmatnya? Nikmat hidup. Di mana hidup itu kita rasakan itu hak Allah, bukan kepunyaan kita. Kita letakkan betul-betul kefahaman Allah lah yang hidup, maha hidup. Kita ni hanya sebelum ini belum lagi disebut hidup. Jadi hidup kita ni adalah menunjukkan Allah yang maha hidup. Kita hanya tidak lah. Pakaian kita adalah tidak ada. Tapi kita kebanyakan sekarang ini merasakan ada. Tapi kalimah yang kita pakai adalah kalimah tidak lah. La ilaha illallah. Ataupun asyhadu an la ilaha illallah. Menyaksikan betul-betul kita ni tidak ada. Maka tu ada di dalam ayat-ayat lain yang katakan kul huwallahu ahad. Katakanlah tadi. Katakanlah tu pun yang berkata-kata tu bukan dia juga yang mengatakan dia yang ada, dia yang esa. Tidak ada dua. Hanya tunggal esa. Mana? Esa. Mana kul bukan kita yang mengatakan kita ada, tetapi Allah lah yang ada. Jadi kita nak hidupkan keadaan tu. Astagfirullah. Kita nak hidupkan keadaan bahawa kita betul-betul tidak merasakan ada. Selama ni kita dah rasakan kita ada, Allah pun ada. Kita tak betul-betul lagi mentauhidkan Allah, mengesakan Allah. Kita tak merasakan lagi. Kita tak merasakan lagi. Cuma kita tetap lagi rasa kita ada, Allah ada. Maka hidup kita ni dah berada di dalam dua keadaan. Masuk. Duduk dan diam. Jadi kita dah berada dua. Maknanya berhasil lagi wala yusyrik bi ibadati rabbih. Kita merasakan diri kita ada, Allah tu ada. Sebab kita tak mengaji betul-betul. Mengenal diri, mengenal Allah. Kita hanya sebutan aja. Kita mementingkan sebutan. Tapi kita tak memahami, tak arif tentang makna maqam-maqam tu tadi. Untuk nak kita dudukkan tadi. Maka tu kadang-kadang dah sampai kita tahapan kita dah tak boleh nak robah. Kita rasa mana boleh. Kita ada. Tetap juga kita nak rasa kita ada. Sebab kita dah berpuluh tahun kita dah tak kita tak mengupas. Padahal dalam diri kita dah dibagi pengetahuan bahawa kita ni awal-awal lagi dah dimasukkan sir yang ada dalam diri kita hanya Allah. Adam tu kan kosong. Adam kan kosong patung kan. Lalu dimasukkan roh. Bagi pan. Lalu dimasukkan roh, maka barulah dia hidup.
Dah duduk. Duduk. Baru dia hidup. Tu. Jadi kita ni tidak sebelum diam je lah. Diam, tak boleh gerak apa-apa. Patung Adam tu tadi pun siapa yang buat? Allah suruh malaikat ambil tanah, ambil air, ambil angin hangat. Baru jadi patung. Mana belum boleh bergerak lagi. Mari sini. Apa kau ni? Dah jadi kita balik. Kita dah rasa seolah-olah kita ni ada. Asalnya memang kita ni belum disebut apa. Tapi bila kita dah biarkan diri kita tak belajar kenal diri, kenal Allah, lama-lama kita rasa kita dah melekat, rasa kita ada. Patutnya bila masuk aja roh, kita tahu dah kita ni bergerak, kita ni kerana roh. Roh tu adalah rahsia Allah. Wa yas'alunaka 'anir roh qul roh min amri. Itu urusan Allah. Jadi segala yang masuk dalam diri kita roh tu adalah urusan Allah. Allah yang menguruskan. Tapi kita rasa kita tutupi, kita rasa kita yang ada hidup, kita yang ada kudrat. Bila roh tu masuk. Bahaya tak hidup kita maknanya. Kita merasakan ada kedirian kita. Itu maknanya. Kita jangan cerita yang lain dululah. Yang lain dulu tu kita dah banyak dengar tu. Kita ambil yang ini, pakai yang ni dulu. Sebab kita dah tinggalkan benda yang terlalu mustahak. Iaitu kita harus kenal dulu kita ni. Kenal diri kita. Wa fi anfusikum afala. Dalam diri kita perhatikan. Adakah kita ni ada? Sedangkan kita belum disebut apa-apa. Bila masuk je tadi, kita nak mengaku kita ada pula. Itu dah menyebabkan kita rasa dah mensekutukan Allah. Kita dah rasa tersilap, rosak. Sebab merasakan ada pengakuan diri kita. Kita merasa ada pengakuan diri. Itu yang menyebabkan datang segala maksiat-maksiat lain. Sebab ada aja rasa kedirian akan mengundanglah segala bentuk-bentuk yang akan merosakkan kita. Kita yang membuka pintu-pintu bencana, pintu-pintu maksiat yang lain. Sebab bila rasa ada kedirian, sekarang kita sama-sama belajar menjaganya. Jangan sekali-kali kita rasa nak layan. Semalam kan dia ceritakan, kat dalam diri kita ni ada fikiran, tempat simpan memori. Jadi adakah kita bersandar kepada memori atau bersandar kepada Allah? Sandar pada Allah. Jadi kita suka sekarang ni bila tak belajar mengaji, mengenal diri, mengenal Allah, kita dah banyak memori yang kita tujukan. Memori tu banyak bawa kepada nafsu syahwat. Pasal tu benda-benda yang dah lepas. Kita nak refer balik pada pengalaman-pengalaman yang lepas tu, maknanya kita itu lebih hebat ke atau Allah yang kita nak pegang, yang terkini, yang nak menghadapi sesaat ke depan? Ataupun kita berpandu pada memori-memori kita dulu-dulu yang telah berlaku tu. Jadi kita nak berpandu kepada Allah. Jadi kita nak betulkan balik sistem kita. Sistem kita dah. Kalau tak mengaji benda ni, kenal diri, kenal Allah ni, lagilah teruk. Sampai bila-bila kita rasa macam bercelaru antara nafsu syahwat dengan benda yang hak ni tadi. Yang anzala ala abdihil kitabah walam yaj'allahu iwaja. Yang turun betul-betul kat kita tu kita tak dapat perhatikan. Sebab kita dah layan kepada memori, pengalaman, ilmu-ilmu kita yang kita letak tepi tu, kita pergi layan. Para nabi, para rasul, dia tak layan memori-memori apa pun ilmu dia dulu-dulu tu. Dia lagi hebat-hebat. Kan? Dia tetap dengan Allah, makrifat dia dengan Allah. Apa pun detik, nanti Allah yang bagi tahu apa nak dia hadapi ke depan ni. Dia tak berpandu kepada
ilmu-ilmu ataupun memori-memori yang lepas-lepas dalam diri dia. Pasal dia dah kenal, itu akan merosakkan diri dia, perhubungan dia dengan Allah. Sebab dia masih lagi bersandar kepada selain daripada Allah. Bersandar kepada ilmu-ilmu, memori-memori yang pengalaman tu yang dia sandarkan. Kita hanya boleh renung, fikir, tapi sandaran kita tetap Allah. Kalau pun kau renung, kau fikir itu hebat, tapi Allah tak izinkan, boleh. Jadi nak duduk di situ, nak kena faham betul-betul. Baru hidup kita ke depan ni, kita sentiasa rasakan Allah lah yang menghadapi ke depan kita. Bukan memori pengalaman. Aku dah pengalaman. Rasulullah beritahu, hiduplah kamu bila bangun tidur seperti musafir yang baru lalu. Maknanya Rasulullah suka clearkan memori-memori. Dia bangun tidur dia jadi orang baru. Sebab bila dia orang baru, dia selalu berpegang pada Allah. Dia tak berpegang kepada amalan dia ke memori ke ilmu kepada. Itu skill dia, cara dia. Ya? Boleh? InsyaAllah. Itulah tadi sedikit sebanyak di mana segala pengalaman-pengalaman, kenangan-kenangan, ilmu-ilmu yang kita tuntut dulu-dulu tu bagus. Tapi untuk waktu-waktu tu. Tapi waktu-waktu yang sekarang ini adalah waktu-waktu kita merasakan kewujudan Allah. Bagaimana kita nak mengolahkan? Saya berkata ni tadi dengan kata-kata dia. Saya ni hidup dengan hidup dia. Saya ni mendengar dengan pendengaran dia. Tak ada saya. Itu dalaman kita nak kena pakai tu. Supaya hidup kita sentiasa tidak mensekutukan Allah dalam ibadah. Tapi kalau kita ada dua, kejap ada kita, kejap ada dia ada satu je sebenarnya, rahsia tu dia je. Tapi bila kita nompang aja dua, kita rasa ada kita, dia dah jadi lain. Dia dah jadi lain. Dia dah jadi maknanya benda yang pahit. Benda syirik ni benda pahit, benda azab. Tapi benda yang manis ni adalah benda yang maknanya kita rasakan dia je macam mana. Tak ada kita, tak ada lah, bukan maknanya. Kalau saya cerita ni pun seolah-olah menggambarkan saya ada, Allah ada. Bukan, itu maknanya dia je. Manisnya tadi. Itu betul-betul yang dikatakan kita dalam surah Al-Hijr ayat 99. Kurang lebih Allah Ta'ala kata, sembahlah Allah Ta'ala sampai datang keyakinan ajal. Sampai betul-betul yakin ajal. Kenapa dia kata sampai kita sembah Allah tu sampai kita yakin? Apa sebab dia kata gitu? Allah Ta'ala kata. Maknanya sampai ajal, sampai yakin, iaitu kita menyembah Allah sampai tahapan kita tak mengakui bahawa kita yang menyembah dia. Itu maksud dia. Al-Hijr ayat 99. Cuba kita perhatikan ayat. Jadi kita disuruh oleh Allah sembah dia, tapi sampai datang keyakinan, iaitu kita yakin ajal. Ajal maknanya kematian. Sampai betul-betul kita rasakan tak ada diri kita. Nak sampai gitu tahapan dia. Tapi kalau kita sembah Allah, kita rasa kita yang sembah dia, belum lagi. Allah Ta'ala suruh kita sampai ajal, sampai tak ada rasa engkau dah. Jadi terbawa-bawa di luar solat. Bukan dalam solat je, dalam solat. Kita kadang-kadang dalam solat pun kita mengaku kita lagi ada. Kita yang rukuk, kita yang sujud, kita. Itu tak selesai lagi tu. Tu tak kenal diri, tak kenal Allah lagi, tak selesai. Kita kata, kan Allah Ta'ala suruh kita sembah dia, jadi kita lah sembah dia. Kita tak faham. Engkau kah yang ada kodrat? Engkau ke yang ada kehendak? Engkau ke yang boleh berdiri dengan sendiri di waktu dalam solat tu? Jadi itu dia nak kita solat, sembah dia sampai datang betul keyakinan bahawa dialah yang menyembah diri dia. Hidup tu sendiri, hidup yang pada kita ni bukan kita punya. Tapi hidup tu kepunyaan dia. Kita hanya sangkar dia. Kosong sangkar tu sendiri pun dia juga yang buat kan. Tak ada apa benda, kosong lah, kosong. Belum disebut apa-apa lah, senang cerita. Jadi bila kita dah ada tubuh, dia masukkan roh. Kita dah berjanji di alam roh dululah. Bahawa kita tahu dia lah. Tak ada yang lain, dia je. Tapi bila dah masuk dalam tubuh, kita dah mula datang keinginan syahwat. Sebab apa punca dia? Kita dah lupa perjanjian kita dengan Allah.
Kita dah lupa yang ada dalam diri kita yang hidup ni dia, bukan kita. Kita lupa. Kemudian kita memprotes, kita buat kata kita biarkan hidup kita ni berada dalam kesengsaraan, terlepas daripada Allah. Padahal dengan Allah waktu tu dalam roh cukup nikmat, tak ada yang lebih nikmat lagi. Tu tadi. Ya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nikmatnya betul-betul dengan Allah ni cukup nikmat. Jadi kalau kita kat dunia lagi tak dapat, itulah rugi. Sebab kita menyembah tu selain pada Allah lah. Kita nampak ada yang lebih sedap lagi, yang lebih nikmat lagi selain daripada Allah. Kita makan durian, kita kata durian tu sedap. Kita nampak pemandangan tu indah. Kita tak tukarkan. Engkau tu lebih indah ya Allah. Engkau tu lebih nikmat daripada segala makanan apa pun. Jauh bezanya ya Allah. Itu tujuan Allah jadikan. Tashbih. Allah suruh kita tasyabihat untuk mengkaji. Supaya sesuatu yang jadi tidak sia-sia. Bila kita kaji, kita nampak, ya Allah, Engkau ya Allah, Maha Suci Engkau ya Allah sebenarnya. Itu semua nak menyatakan Engkau, buah durian ni. Apa saja pun menyatakan Engkau. Sebab sedapnya durian tu tadi, Engkau yang menciptakan dan Engkau pasti yang lebih sedap lagi daripada itu ya Allah. Jadi mutasyabihat kita kaji sampai dapat kepada yang dikata tanzih. Iaitu, laisa kami syai'un, tak dapat diseumpamakan. Itu sampai tenggelam tak ada kita. Tenggelamlah balik. Betul. Pulang kepada keesaan dia. Satu pada banyak, banyak pada sah. Itu tadi. Kita nak olahkan dalam kehidupan iman kedua tu. Dua-dua tu kita tidak boleh tinggalkan. Kita kena olahkan. Kalau dia tasbih, kita nampak kipas. Kipas tu kita tukar terus. Kita nampak kepada tanzih. Jadi kita dah cepat tukarkan. Cepat olahkan. Maknanya diri kita tasbih. Diri kita tasbih. Menyatakan dia. Tapi bukan dia. Hanya menyatakan dia. Tapi bila kita selidik, tak ada kita. Yang ada sebenarnya tanzih. Iaitu laisa. Cakap tu dua. Itu. Dan kau kata tak ada tapi ada. Adanya kita ni menunjukkan dia yang ada. Tashbih nama dia. Lepas tu bila tak ada, betul-betul memang betul dia yang ada. Tanzih. Laisa, tak boleh diseumpamakan, tak boleh nak di langit di bumi sekian, tak boleh nak diseumpamakan. Habis kau tadi kau kata dia tu yang tasbih. Ya, dia menyatakan menerusi aku ni. Menerusi dia nak nyatakan apa semua, tapi bukanlah dia itu. Dia hanya menyatakan macam kipas. Dia nak menyatakan kipas tu tadi. Jadi kita kena nampaklah kaji. Kipas tu ambil pada karen tu ambil pada mana? Air tu siapa jadikan? Jadi kita nampak tanzih lah. Dia lah yang menggerakkan kipas tu. Kita nampak lagi kipas tu bergerakkan sendiri tak? Tak ada. Kita nampak Allah ya. Macam mana Allah? Tak dapat disumpamakan. Tapi inilah dia nak menyatakan dia tu ada. Inilah tasbih nama dia. Jadi fahamlah kita bahawa ya Allah, nyata jelas dah Allah SWT. Nyata dan jelas lagi. Nyata jelas disuluh lagi. Tapi kalau kita ni masih lagi tak faham juga, itu menunjukkan kita yang menutup, kita yang menutupi sendiri. Kita dah makan garam, kita rasa tak masin lah. Ibarat gitulah, menipu diri kita sendiri. Sedangkan Allah tahu. Allah tahu apa pun. Untuk apa saja yang kita sembunyikan, apa yang saja kita rahsiakan, apa yang kita zahirkan dalam diri kita ke, Allah tetap tahu. Engkau tak faham maknanya diri engkau masih lagi engkau menyembah Allah, engkau masih lagi tak faham. Kau tak sampai ajal. Kau tak sampai yakin kepada ajal. Sampai ajal tu sampai. Engkau masih lagi menyembah, kau rasa engkau yang menyembah. Padahal Allah Ta'ala kata engkau sembah Allah Ta'ala sampai engkau sampai kepada yakin, yang makna yakin kau tu tadi sampai ajal, sampai engkau tak ada dah diri engkau. Tapi engkau tak sampai ke situ, maknanya kita kena proses balik. Cari jalan ni supaya kita terus. Kalau tidak, nanti
Kita tak sedar bahawa kita hidup di dunia berada dalam kerugian. Kita sangkakan kita banyak ibadah, kita banyak buat apa kebaikan, kita banyak solat, kita banyak puasa. Rupanya itu yang kita buat tu kita mengaku kita. Bila mengaku kita tu yang jadi kita sangkut tu. Rasulullah kisahkan macam mana 60 tahun orang tu ibadah. Rasulullah kata selangkah lagi nak masuklah syurga tu. Allah tahu, maha tahu, dia suruh malaikat tanya dia, dengan sebab apa engkau boleh masuk? Orang yang ibadah, aku 60 tahun ibadah, tentulah aku masuk tu sebab 60 tahun ibadah. Allah Ta'ala kepada malaikat, tahan dia, jangan bagi masuk. Dia tak sedar rupanya. Dia serugi-rugi manusia. Allah tanyakan, malaikat tanyakan, dengan apa engkau boleh lakukan ibadah tu tadi? Boleh tak engkau 2 biji mata yang Allah kurniakan kau gantikan dengan ibadah kau 60 tahun? Tak boleh. Menangis. Tapi itu semua yang kau boleh buat adalah rahmat Allah. Baru dia sedar. Tapi dah boleh buat apa. Dah penghujung dah nak masuk tu. Allah punya soalan pula. Allah tahu dalam diri engkau macam mana engkau ibadah. Engkau tak sampai ajal lagi. Tak sampai rasa bahawasanya bukan engkau. Bila kau ibadah pada Allah sampai ke timur ajal, tanpa yakin bukan kau dah. Wa ma ramaita iz ramaita. Engkau dah solat tu kau rasa seronok. Dialah menyembah diri dia. Seronoknya. Tak ada yang lebih best lagi. Tak ada yang lebih khusyuk lagi. Masuk zuk gitu. Kita rasakan dia je sembah diri dia. Tak ada kita dah. Macam mana? Itu yang paling best rupanya. Maka tu Allah nak kita bagi kita special. Wa amma binik. Tenggelam dengan Allah. Tak ada diri kau. Dia sebenarnya memang sejak bila-bila awal azali abadi bila-bila pun Allah sentiasa dengan memuji menyembah diri dia sendiri. Asyik dengan itulah asalnya. Daripada asal tu dia nak ingin dikenali. Dia jadikan Nur Muhammad. Jadikan semua. Kita tak faham. Kalau macam tu lebur dengan Allah Ta'ala, kita kat mana? Nak cari lagi kita juga. Tak faham. Syekh, kalau dah fana nanti kita kat mana? Kita mati nanti roh kita ke mana pula pergi kalau dah la inna lillahi wa inna. Kau faham tak tu pasal kalau mengaji? Makna bila dah sampai kepada Allah tu tak usah kau fikirkan dah. Engkau dah berada dalam benteng Allah. Kau janganlah cari diri kau lagi dah. Engkau dah menemui sejati, tunggal sejati. Inilah yang Rasulullah kata manis tiada pahit. Dia, kau duduk kat dia aja lah yang ada sebenarnya. Dia lah yang kau rasa tadi, yang kau rasa nikmat apa macam dia lah. Ke ada yang lain bagi nikmat rasa durian tu? Dia lah. Kau nak apa lagi? Cuba cerita dalam hidup kau. Semua daripada dia. Kenapa kau rasakan engkau? Engkau rasakan engkau tadi, engkau rasa azab sebenarnya. Ngajilah betul-betul sampai dapat, insya-Allah. Barulah kita rasa hidup kita ni bau hidup yang original. Selama ni kita rasa kerja ada kita, kerja Allah, kerja dia kan. Ni yang belajar. Yang dah dapat, dia akan tak nak ada rasa kedih macam Nabi-Nabi, Rasul-Rasul, Wali Allah. Dia tak mau. Dia nak lupakan diri dia nak. Biar orang panggil dia saut juga. Tapi dalam diri dia tetap Wali Allah, wala yus'irun. Dia rahsiakan alam ahada dia dengan kemanisan tunggal, esa bestnya mengesakan Allah. Tanpa mensekutukan Allah, best. Jadi dia bergerak atas apa yang Allah Ta'ala. Dia melihat atas apa yang Allah suruh. Bukan dia melihat dulu. Disuruh Allah lihat, baru dia lihat. Begitu. Kita sekarang ni, kita melihat, kita pun rasa kita yang melihat, bukan dia. Itu lagi jauh lagi. Nak ubah sikit, mana? Setiap kali kita lihat, mana kita lihat dia dah. Kita lihat dengan penglihatan dia. Nak dalam lagi, wa ma ramaita, tak ada lagi penglihatan dia apa. Semua yang kita lihat semua penglihatan dia. Semua yang kita melihat tu adalah menggunakan penglihatan dia. Kita tak ada lah. Jadi kita nampak sesuatu tu tandanya dia juga yang dia melihat diri dia. Kipas tu dah ubah, tak nampak kipas dah, nampak dah siapa yang menciptakan. Iaitu daripada sampai dia boleh bergerak tadi. Jadi kalau kita dah melihat dengan penglihatan Allah, la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latif. Kita nampak yang halus-halus yang alam apa pun semua kita nampak dia tu
fa ainama tuwallu fasamma. Jadi kita nak olahkan dalam kehidupan kita. Olahkan dia. Sebab ni akan datang ujian-ujian daripada di dalam kerohanian kita diuji dengan di luar. Luar tu boleh masuk ke dalam, yang dalam boleh keluar. Jadi yang dalam memori-memori kita yang kita layan. Kita jangan tertipu. Kita dah dibagi faham. Jangan dilayan. Kita hanya duduk dengan Allah. Berkasih sayang dengan Allah. Zuk dengan Allah. Duduk di situlah. Tempat selesa. Maka Allah yang akan atur setiap degup jantung, setiap saat hidup. Tak risau dah ibadah duduk di situ. Tempat tu kita tak perlu risau dah. Yang risau bila kita pandang tempat lain selain Allah. Kita nak duduk selain, kita tak sedar kan? Habis. Waktu tu kita akan nampak rosak semua pun. Wamal hayatud dunya ila mata'ul ghurur. Kita dah bermula kepada hendakkan diri tu, maknanya hendakkan selain daripada Allah. Mana akan rosak, ghurur. Siapa yang buat rosak? Kita yang, kerana ada keinginan syahwat. Itu maknanya ada bahasa kata wali Allah tu, taqrabu zina. Jangan hampiri. Zina tu apa? Menghampiri kepada hendak ada rasa itu zina maknanya. Kalau nak dikupaskan kupasan orang-orang yang ahlullah. Kita tak boleh ikut, tak boleh buat berdebat. Tak boleh. Ini untuk kita pakai untuk supaya kita tegas hidup kita dengan Allah. Supaya tetap diri kita dengan Allah. Dia perlukan ayat-ayat yang mutasyabihat, kita jadikan dia muhkamat. Mutasyabihat sampai kita kaji jadi muhkamat. Tetapkan untuk kita. Bukan kita hukum pada orang. Untuk diri. Untuk kita supaya kita berdisiplin. Dia akhlak dengan Allah SWT. Itu olahkan lah. Itu saya cakap tadi. Kita tak boleh suruh orang. Tapi kita yang kena olahkan sendiri. Skill-skill yang Allah bagi. Gitu. Contohnya macam kita berzikir untuk kita nak rasa kuat tengah malam kita berzikir. Ya Qahar, Ya Jabbar, Ya Hayyu, Ya Qayyum. Kan? Tapi bila kita nak campur masyarakat besoknya, kita kena pakai Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Ra'ufun Rahim. Ayat-ayat yang kasih sayang. Sebab Ya Qahar, Ya Jabbar, Ya Hayyu, Ya Qayyum tu untuk menegaskan kita untuk beribadah. Dia bagi kekuatan kita, bukan kita kuat. Dia bagi kekuatan untuk kita beribadah. Jadi kita kena pandai olahkan. Ayat tu nak dibaca waktu bila untuk. Kan malam kita banyak lemah contohnya kan. Jadi kita perlukan kekuatan, kita masukkan vaksin kekuatan Asmaul Husna sesuai dengan. Tapi bila kita nak campur masyarakat, kita perlu Rahman dan sebab rahmat Allah tu muka depan. Logo Allah Ta'ala, ibarat logo dia adalah Rahman dan Rahim. Dan murka Allah, ketegasan, kesombongan Allah, semua belakang. Jadi kita nak campur dengan masyarakat perlu. Jadi itu olahkan lah. Olah untuk diri kita lah. Kalau nak kekuatan dengan malam ibadah, zikir-zikir yang boleh. Tu. Sebab sesuai kan kalau kita nak zikir, bukan saya cakap, kita kena pandai letakkan. Allah suruh seru nama Allah, serulah aku dan nama-nama aku, iaitu Ar-Rahman dulu. Allah akan menyebut Ar-Rahman dulu. Jadi muka depan dia Allah dulu, lepas tu Ar-Rahman. Ar-Rahman tu ketika kita nak berhadapan dengan makhluk-makhluk masyarakat ni perlu gitu. Sebab Allah tu dengan makhluk dia, Allah keluarkan sifat Rahman dan engkau derhaka dengan Allah ke apa, rezeki tetap dia sebab sifat Rahman dan Rahim. Engkau ibadah kuat, dia bagi kasih sayang. Kau buat salah lagi, dia tak terus hukum. Dia bagi pengampunan dia bagi. Tak nampak lah Allah Ta'ala punya murka. Jauh Allah Ta'ala punya murka, Allah Ta'ala kata. Tapi bila sekali nanti bila kamu degil, maknanya tak mau, dia bagi macam-macam dah kesabaran Allah. Ibarat gitulah kesabaran Allah.
Kau tetap juga maksiat, Allah bagi lagi rezeki, bagi lagi. Kau tak perasan lagi sampai ajal kau sampai sakaratul maut sampai, wa na'udzubillah misalnya. Menyesal tak guna dah. Tempat yang kita nak harapkan adalah balasan yang baik tu di akhirat. Tempat kita nak berladang bekerja di dunia lah ahsanu amala tu. Pasal kita harus betul-betul kenal diri, kenal Allah. Baru kita yakin betul-betul apa saja amalan kita yang tadi kata 60 tahun tadi buat tadi, bukanlah diriku ya Allah. Ini semua rahmatmu. Rahmatmu yang mendahului, yang sampai aku boleh tegak berdiri beribadah berpuluh tahun. Jadi engkau lah ya Allah. Itu yang Allah nak dengar. Itu baru origin orang ni tahu. Sebab malaikat tak tahu, malaikat dia kira je apa kau buat baik. Dia kira kau buat baik. Tapi penghabisan dia nanti last check tu Allah Ta'ala sendiri soal. Kenapa kau buat benda ni? Yalah aku buat ni nak syurga. Kantoi lah. Dapat tahulah rupanya, engkau ni penipu. Engkau beribadah bukan kerana aku, tapi kerana nanti engkau dimasukkan tadi, makna engkau dah dalam keadaan hina. Sebab engkau menyembah kepada syurga. Hina tak? Hina lah. Maka tu Allah Ta'ala kata, engkau mensekutukan Allah, dosa dia terlalu besar, berat. Maka terkeluar balik tak? Terkeluar balik, tak sempat nak masuk, baru dah kena tahan. Tu Rasulullah kata, jangan kita beribadah hebat macam mana pun, sebab rahmat Allah lah yang kita digerakkan untuk tiap malam boleh lakukan ibadah. Kita boleh menyebut nama dia sebab dia yang suruh kita sebut. Kita tak ada kekuatan apa langsung kalau nak sebut nama Allah tu, melainkan apa yang dia suruh. Dia suruh, dia turunkan nikmat tu, sebut nama dia. Lepas kita sebut Allah. Bukan kata aku tiap malam aku yang habis kita. Pengakuan diri kita ni selain dia. Padahal dia semata-mata kita tutupi, kita rasa kita yang melakukan ibadah tu. Cukup bahaya. Kita ingat malaikat dah tulis macam-macam dah. Rupanya ada last kali check. Iaitu Allah ni sendiri yang tahu apa dalam diri kau. Malaikat tak tahu, tapi Allah tu tahu. Kau pembohong, Allah Ta'ala kata. Kazib. Aku tahu engkau menyembah aku bukan kerana aku, tapi ada kena. Nah, kita Rasulullah kata, Allahumma inna nas'aluka ridha. Ridha Allah, rahmat Allah dulu, ridha. Biar dia terima kita buat tu. Bukan kita nakkan selain pada Allah. Dia dulu, ridha dia. Terima dia. Kita buat tu kerana dia. Betul-betul. Ni kita sebut dia kerana dia, tapi kita nak target kita adalah nak selamat. Kan bila tadi dah ceritakan macam mana orang wali Allah ni ibadah. 40 tahun ibadah tiap malam. Malaikat kagum kata, ya Allah, hebat hamba kau nama si Fulan wali Allah ni. Kan dia ceritakan, itu macam tu kita nak macam itu. Macam lepas tu Allah tunjukkan pada malaikat tu, tempat dia di dalam azab neraka. Malaikat pun tengok, 40 tahun dia ibadah, kesiannya. Engkau pergi bagi tahu. Dia bagi tahu dengan wali Allah. Wali Allah, kau jangan tempat kau aku dah nampak. Bukan di syurga, di neraka. Dia kata, tak apalah. Kalau itu kehendak Allah, aku redha. Sebab aku beribadah ni bukan, aku betul-betul demi dia. Kalau dia nakkan ke mana aku diletakkan aku, itu hak dia. Yang penting aku betul-betul melulu kepada dia. Kagum malaikat ni. Macam ni jawapan dia, tak peduli dia lah dia. Pergi balik jumpa Allah Ta'ala ibaratnya. Ya Allah, hamba kau ni special ya Allah. Dia kata, dia tak peduli, janji dia nak sembah, dia betul-betul ibadah pada engkau betul-betul. Ridha engkau betul-betul. Ini tempat dia sebenarnya. Dia nampakkan syurga pula. Orang tu ada dalam syurga. Dia pun turun balik. Wahai wali Allah, engkau sebenarnya tempat kau di syurga. Aku malaikat tetap sama. Diletakkan aku dalam neraka ke di dalam syurga ke, aku tetap kerana demi wajah Allah, demi ridha Allah. Aku buat ni kerana dialah yang turunkan rahmat. Aku boleh buat. Jadi itu dia nak bawa aku ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. Yang penting aku dengan dia. Itu aku ikut kehendak dia. Bukan aku berbuat ni nak
nak ungkit-ungkit kau bagi aku ni ya Allah, tak ada. Dia betul-betul apa yang Allah Ta'ala suruh buat, dia buat tu bersyukuran Allah suruh buat kita. Syukur dia boleh. Yang tu kita nak jadi orang ahli ibadah yang pergi. Itu yang Nabi kita ajar, ikhlas. La ilaha il, betul-betul. Tak harapkan apa-apa, betul-betul. Aku berbuat ni, aku yakin dah. Dia yang buat, dia yang. Aku berdiri solat ni, dialah yang berdiri tandanya. Bukan aku. Aku berzikir, aku apa ingat Allah, semua dialah rahmat dia, bukan aku. Subhanallah. Dia sampai yakin dia. Dia ibadah sembah kepada Allah sampai datang keyakinannya yang macam tu. Yang macam tu tadi. Tak ada lagi rasa ada kedirian dia. Itu kita nak semangat tu. Kita nak pegang tu. Itu dia katakan orang yang paling bahagia. Orang yang dah dapat kemenangan di dunia lagi. Itu tak dihidangkan ni. Rasulullah hidangkan ni pada sahabat. Sahabat hidangkan pada tabi'in ini. Hidangan ni yang cukup original daripada Allah. Keasyikkan zuk tu dengan Allah dia ajar dulu. Tak ada yang lebih best lagi. Hingga dia lupa pada syurga. Hingga dia lupa dengan azab neraka. Bukan dia nak pelekehkan. Dia lupa. Dia dah dapat yang paling pencipta tu tadi. Lebih sedap daripada syurga tu hanya 1%. 99 pada Allah ibarat gitu nikmat. Dia dah dapat 99. Takkan dia nak. Awak dah makan durian D24. Awak kata D24 sedap. Tapi bila datang musangking, awak lupa D24 punya sedap. Betul? Kalau ada datang nanti Allah hantar pula musang hitam ke apa benda ke yang lebih sedap daripada musangking, kamu akan lupa musangking. Kerana kamu dah dapat. Begitulah kita. Allah ajar kita nak terus yang paling nikmat, iaitu wa amma bi ni'mati rabbika. Dengan Allah tu tadi. Penutup segala. Wa ila rabbika far. Harapan kita di situ. Bukan harapan kita selain tu. Jangan salah faham. Bukan saya cakap surga neraka, tak ada. Orang salah faham, dia kata, sahaja kata jangan minta surga, jangan minta. Bukan saya kata jangan minta. Saya cakap Allah nakkan kita innal ladzina amanu, rasakan kemanisan dengan Allah. Apa kemanisan dengan Allah? Tak ada rasa di diri dia. Barulah kita lakukan amal Kanat lahum, dah tentu kau masuk dalam jannat Firdaus. Masuk mana Allah Ta'ala kata? Wadkhuli jannati. Sebab engkau dah Allah istiharkan, inilah golongan ahli ibadah. Dia tak rasa ada lagi kedirian dia. Dia sembah Allah, Allah yang diri dia. Bukan. Sebab hidup ni dia tak pernah ada rasa hidup. Hidup ni adalah mentajalikan, memanifestasikan Allah, bukan diri dia. Jadi kipas tu dia apa nak dimanifestasikan? Angin. Ya, jadi kita bukan kata kipas ni bagi angin, tapi siapa yang membagi tenaga untuk hidupkan kipas tu. Dan Allah jadikan angin, kalau kipas hidup, angin tak ada boleh hidup. Semua Allah Ta'ala punya kekuatan. Jadi kita nampak yang bagi sejuk kita siapa? Allah lah. Kita mutasyabihat kaji. Tasbih nama dia. Kita kaji sesuatu yang nyata, Allah nyatakan. Dia rupanya. Bukanlah kipas tu dia, tapi kita bila kita kaji. Kita hanya dapat rasakan hanya Allah SWT. Bergerak, duduk, baring, apa semua kita nampak kan. Allazina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junub tafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tuhanku ya Allah, apa saja yang kau jadikan ya Allah tidak ada sia-sia, tak ada yang batil. Sebab apa? Bila orang yang bijak tu dia dah nampak apa pun, dia nampak Allah dah. Bukanlah dia nampak, saya cakap tadi kipas tu Allah. Bukan. Dia dah, maknanya sebelum tu. Macam saya cerita tadi, kalau baju ni, kita nampak baju, habislah kita nampak benang. Baju ni berasal daripada benang. Benang ni daripada kapas. Kapas ni pokok. Pokok ni siapa jadikan? Kita nampak yang menjadikan pokok tu asalnya. Kalau tak ada pokok tu tadi, boleh jadi baju. Ibaratnya. Mana boleh? Jadi itu yang dimaksudkan tadi, fa'ain nama tuallu fasamma. Dia dah tak nampak kipas dah, dia dah nampak siapa yang bagi sejuk tu. Allah. Dia dah kenderaan tu dia dah naik, dia tak nampak kenderaan tu dia naik tu kereta, tapi dia tahu Allah yang subhanallazi maha suci engkau yang
jalankan. Memang kau datang naik kereta, tapi yang memperjalankan siapa? Kereta lah, maknanya kereta tu besi siapa jadikan? Petrol, kau tengok ada tak satu barang tu manusia yang ciptakan? Tak ada inafi sana di tujuh lapis langit, tujuh lapis. Semuanya adalah penciptaan Allah, tak sia-sia. Ma khalaqta haza batila. Kami menyaksikan, ya Allah, semua yang kau jadikan tak ada yang batil. Semua mutasyabihat, mengalakan. Kalau dah kaji, mengesakan laisa engkau. Ya Allah, untungnya orang ahli berfikir yang dia fikirkan gitu tadi. Dia merenung tadi. Berdiri, duduk, baring, sentiasa dia renungkan. Semua mengalah kepada untung orang macam ni. Dia tak nampak lain dah. Orang tu, Allah Ta'ala kata orang yang bijak tu, kalau guru kita kata kita bijak, tu belum bijak lagi. Bijak juga. Tapi kalau Allah yang maha bijak kata kita bijak, itu sifat dia. Berdiri, duduk, baring, keadaan apa pun sekali dia setiap masa, apa pun dia renungkan, dia nampak tak ada sisi, dia nampak subhanaka qina azabannar. Maha suci engkau ya Allah, jangan sampai aku ada kedirian. Itu azabannar kalau aku. Dia tak nampak lain. Dia pun tak ada, dia nampak semuanya Allah dah. Itu untungnya tadi. Mudah-mudahan kita dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sifat yang orang yang beruntung, orang yang ahli, yang bijak. Allah Taala kata yang berfikir jadi gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia-Nya dapatlah kita bersama-sama menghadirkan diri dalam menyatakan diri keesaan Allah juga, yang mana Dia ialah yang memperjalankan diri dia jua untuk menyatakan tak lain, menafikan diri kita dan mengesakan diri keesaannya juga. Jadi seperti mana yang diperbincangkan yang lepas-lepas diperbincangkan juga, setiap masa, setiap hari, hari ke hari, tetap menekaskan tentang menceritakan tentang jangan ada kedirian, membuat penafian tentang jangan ada kedirian. Pengakuan diri itu amat bahaya sekali. Sebabnya itulah yang sebenarnya Rasulullah SAW mengajarkan kepada para sahabat, umat-umat masa ketika itu, yang dikatakan asas tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala, seperti Bilal bin Rabah dan sebagainya, menyatakan, mengajar satu je, mengajarkan yang ada hanya Allah, ahad, itu yang disebut. Dia terus pegang, ahadun ahad, sampai mana bila Bilal bin Rabah menjalankan dalam kehidupan harian dia, maka tetap dia pun tak sedar apa benda yang Rasulullah kata tapak kaki Bilal bin Rabah di syurga, terompah Bilal bin Rabah di syurga. Dia pun tak sedar apa benda, aku tak ada buat apa pun, dah aku pegang ahadun ahad dia kan. Itu nampaknya dia pun menyatakan, dia tidak menyatakan diri dia juga. Itu kita tengok, kita renung sahabat yang suci tu, Bilal bin Rabah tu salah satu dia. Kita tengok dia nyatakan gitu pun dia tak menyatakan diri dia. Sebab dah Rasulullah ajar gitu, dia pegang, dia amalkan terus, tidak merasakan diri. Jadi itulah yang sebenarnya mengapa kita tidak berkeyakinan dalam ilmu-ilmu sebegini sampai menyatakan macam-macam lah itu, tapi kita tak pandanglah ke situ, sampai nak mengatakan apa benda ini bukan ajaran. Semak dulu, selidik dulu, yang dikatakan yang diperbincangkan pada petang ni, mutasyabihat apa dia, muhkamat apa dia, itu semua kan panduan. Kita nak mendalami ilmu ni bukan tak ada panduan. Semua panduan yang Allah Ta'ala bagi sebenarnya. Mana ada, tak ada. Mana kata ilmu yang dikatakan mengenal diri, mengenal Allah ni sampai tak buat apa-apa. Mana ada buat apa-apa, semua kita buat.
solat kita buat, apa semua kehidupan harian kita buat, apa pula yang kita tak buatnya, tapi merasai kan yang tadi tu kenikmatan, keseronokan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sebab yang penafian diri yang ada hanya Engkau ya Allah, itu yang rasa seronok. Buat kan, rasa dulu kan, rasa dulu kan. Kalau dihidangkan durian pun kan, rasa dulu, jangan cakap ish sedap ke ni kan, betul ke sedap ni, manis lemak, betul ke ni, rasa dulu kan. Dah dinyatakan, dihidangkan gitu, kau rasa dulu, tenggelam dulu kan dalam keadaan rasa tu, dan menyatakan engkau lagi sedap ya Allah. Kan itu satu nikmat yang Allah Ta'ala bagi tu. Rasa dulu, rasai rasai. Kita dah rasa kan, rasanya dia lagi, kalau dia dah rasa tu kan, kita cakap kau rasa dulu, rasa-rasanya dia tu lagi rasa sedap daripada kita, entah kan. Tu cuba rasa dulu, hayati, meyakini, mengimani la ilaha illallah. Sekian saja, sekadar itu saja daripada saya, perkongsian ringkas. Mudah-mudahan yang padat ini, walaupun ringkas dan padat, tapi mudah-mudahan Allah Ta'ala meletakkan kalam ini sebagai yang dikatakan kalam Allah Subhanahu Wa Taala, terus terjentik semua dalam hati-hati yang mendengar ini, insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah. Ya. Itulah daripada apa? Lubuk dalam diri itu yang tersembunyi dalam qalbun. Apa yang diucap saudara kita. Mana kita terima tu daripada dia, bukan daripada kedirian saudara kita, tapi kita memandang dalam. Dia terucap daripada dalam, yang diturun daripada anzala ala abdihil kitab walam yaj'al lahu iwaja, di mana dialah yang menurunkan kepada hamba ni yang betul-betul, yang kenal abdihi, walam yaj'al lahu, tak ada bengkok, dia jelas yakin. Ada diri orang yang betul-betul jadi hamba Allah, dia menunggu aja apa yang Allah Ta'ala suruh cakap, dia cakap. Itulah maknanya dia yakin, betul-betul yakin makam dia, tak ada bengkok, tak ada dirasakan tu salah, sebab Allah sendiri dia rasakan, bukan dia ada diri dia lagi. Gitulah saudara kita cakap. Jadi kita nak kena selalu duduk di situ, ajar betul-betul itu, duduk di situ cukup manis, bahagia kita, sebab kita menunggu sentiasa apa yang Allah Ta'ala suruh, bukan kita pandai-pandai bergerak. Kita rasakan kita yang ada kudrat, itu kita dah berada di dalam kesyirikan, kita berada di dalam kufur, iaitu menutupi hak Allah Ta'ala yang memiliki hayu, hidup, memiliki murid kehendak, mempunyai kudrat. Kita tukarkan, kita rasa itu kudrat kita, mana kita berada di dalam keadaan tidak berakhlak dengan Allah. Itu nama dia syirik, maknanya mensekutukan Allah. Maknanya kita menombor dua, ada kita, ada Allah. Mana itu satu kesalahan yang amat besar. Dan bila kesalahan amat besar, kita tak payah tunggu dia padang mahsyar ke apa, padang kubur. Sebenarnya kalau kita faham, sebenarnya itu azab lah. Bila kita dah tak berada di dalam kondisi keadaan kita mengesakan Allah, ada dua, maka sebenarnya itu azab lah tu. Itu azab dah. Tak payah kita kena rasa kat dunia lagi itu azab. Kita kena hukum diri kita, itu azab tu. Kena tegaskan, ya Allah, bahaya aku ni, aku dah rasa aku ada ni dalam solat tadi, ada fikir aku bahaya ni, ya Allah, aku azab dah ni. Bukan kata bukan nanti. Engkau sekarang tu dah berada di dalam azab. Cuma latih diri kita, hukum diri kita. Memang bukan hukum, memang itulah keadaan sebenar. Bila sekarang ni kita dah rasakan dah tak dengan Allah, kasihan, itu dah azab dah. Tak payah kau nak tunggu sana, dah tentu kat sana, dah pasti lah. Sebab di sini lagi engkau yang minta, engkau yang nak benda tu. Sedangkan Allah kata wa qadara rabbuka, jangan, kau kena tetap ada aku je, jangan yang lain. Tapi sebabkan kita nangguh, nantilah, itulah kita cakap, aku tak tahulah kat dunia ketika ni tak ada orang sedarkan aku. Kita kazib, penipu. Padahal itu semua, kenapa kita makan garam boleh tahu masin? Makan apa gula boleh manis?
Kan? Jadi Allah dah bagi dalam tu ada yang mana batil, yang mana hak. Allah dah bagi kat dalam kita. Dia adil. Engkau yang menutup-nutup. Kau biarkan lama-lama tertutup, engkau kata tak ada. Sebenarnya tu asalnya ada, tapi engkau nutup lama-lama hilang terus. Sebab bukan hilang, engkau dah nutup. Hati engkau berpenyakit. Sebab engkau layan lagi. Malah engkau dah tahu dalam kau betul dia Allah aja, tapi engkau tetap lagi. Kau kata engkau ada. Sebab kau punya pengikut ramai, kau punya macam-macam lah lagi. Kau dah terbiasa, dah jadi. Jadi sebelum jadi benda ni makin teruk, makin jauh kita dengan Allah, cepatlah. Ni tenat Allah dah bagi kita kurniaan pengakhir zaman ni, dengan Covid, dengan macam-macam. Dengan keadaan ni, nak Imam Bali nak jadi huru-hara ni, ke depan kita ni. Jadi Allah dah ajar kita duduk rumah tu, maknanya faham-faham lah. Kau akidah kita bagi faham betul-betul kita dengan Allah. Itu mustahak sekali. Tujuan Allah hantar Covid ni untuk kita duduk rumah, perbanyakkan tu. Kalau tak hantar Covid, kita ke sana ke sini cari rezeki tak habis-habis. Sampai tengah malam pun tak habis-habis. Ikikan dunia. Dia hantar Covid ni, kita buat renung. Jangan gunakan lah. Jangan duduk rumah tetap lagi kita main game lah ni, kita nak habiskan. Jangan. Ini Allah bagi special. Kita khalwat pada Allah Ta'ala. Inilah peluang dia. Cantik susunan Allah. Jangan salahkan Covid, jangan salah malu. Kita pandang daripada Allah. Jangan pandang daripada makhluk lain. Ini semua daripada Allah. Jadi kita akan dapat duduk dengan Allah nanti. Beruntunglah kita. Lagi banyak lama kita duduk rupanya banyak hikmah kita nampak. Allah sayang kita rupanya. Supaya kita kembali kepada Allah betul-betul. Itu Alhamdulillah. Jadi ini tadi wafatnya tadi. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap diri kita ni akan mengalami kematian, maut. Jadi maut ni kita tak tahu. Sekejap lagi ke besok kita tak tahu. Nak ni pengakhir zaman ni, mati tu mudah-mudah kita dengar. Jadi saudara kita arwah Roslan bin Yaakob, jadi telah, mudah-mudahan hari Jumaat dia meninggal pukul 2 pagi tapi lebih kurang. Jadi kita sama-sama lah, kita pun mohon pada Allah husnul khatimah, sebab dia dah dapat tanda-tanda husnul khatimah. Dia dengan saya tu dekat 25 tahun. Jadi banyak kenangan-kenangan yang dia banyak tarik orang untuk ke jalan ni. Jadi Allah je yang tahu. Punya banyak dia punya tu. Jadi kita tak usah cerita banyak-banyak. Allah je tahu. Itu pasal Allah pilih dia meninggal, dia tanda-tanda orang meninggal hari Jumaat, malam Jumaat ni, makna tanda-tanda husnul kematian baik. Jadi dia tu sebagai contoh lah, dengan akhlak dia baik, bercakap dengan orang, akhlak dia tak ada tinggi suara. Baiklah kita tengok. Jadi dia banyak tarik orang ke jalan Allah. Jadi itulah saya rasa bersyukurlah, maknanya kematian dia tu Allah pilih tanda yang baik. Mudah-mudahan siapa yang belajar bab ni, itu Allah bagi tanda. Ni jalan yang benar. Maknanya Allah tunjukkan. Maknanya apa yang dia bawa. Betul. Jadi Alhamdulillah. Jadi kita kirimkan hantarkan mana pun minta sedikit sebanyak bacaan kita ni, Allah jadikan nanti rahmat dengan kita membaca, sampai rahmat ni lagi pada dia. Allah dah tempatkan dia tempat yang baik, kita tanda ingatan kita, rahmat Allah kita minta. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan arwah ni suka sangat berselawat insya-Allah. Dan dia paling dia suka cerita adalah menceritakan keesaan Allah. Macam kita lah. Jadi dia cukup gembira kalau cerita-cerita tentang kebesaran, keagungan Allah. Jadi arwah ni dia
dikurniakan Allah, kat mana pun bersedia untuk seronok. Dia dah pergi jumpa orang yang tak nak dengar cerita tentang kebesaran Allah. Bila dia datang tu, dia boleh pikat hati orang untuk mendengar cerita tu. Itu anugerah yang Allah bagi. Bukan semua orang boleh. Tu orang tu tak nak tu. Tapi dia boleh pergi jumpa orang tu terpaksa dengar. Apa benda dia ada special Allah bagi. Dia punya watak, dia lembutan, dia akhlak dia tadi sampai orang terpaksa tunggu dengar juga. Apalagi kalau orang tu datang betul-betul nakkan dia, lagi dia seronok. Tu jiwa dia special yang Allah bagikan. Menceritakan tentang kenal diri, kenal Allah. 25 tahun dia buat kerja ni, maknanya Allah train dia. Jadi kita mudah-mudahan kita juga boleh mengikuti jejak langkah dia yang baik. Kita nampak semuanya adalah rahmat Allah SWT. Kita nampak. Jadi mudah-mudahan kita mohon pada Allah, rohnya Allah tempatkan di sisi Allah, iaitu